Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, jumpa lagi kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Uh, Mungkin ini adalah PDPR yang terakhir kita sebelum kita dapat berjumpa uh, pada minggu hadapan. Okay, pembelajaran secara bersemuka. Okay, jadi kita akan buat penulisan pada hari ini, iaitu bahagian A. Okay, ada dua gambar. Okay, dua gambar yang kamu boleh lihat dah. Okay, berdasarkan lembaran kerja yang cikgu berikan. Okay, jadi bahagian A ni dia memerlukan penulisan ayat, 5 ayat berdasarkan satu gambar yang diberi. Okay, tapi mula-mula sekali apa yang paling penting kamu perlu buat ialah baca arahan terlebih dahulu. Kerana kita tak tahu situasi yang dinyata yang digambarkan, okay, secara jelas. Okay, jadi arahan ni memberikan penerangan yang lebih jelas dalam satu-satu gambar tu. Melainkan tidak diberitahu, okay, tidak dinyatakan secara umum, dinyatakan secara khusus. Okay. Okay. Jadi gambar di bawah menunjukkan suasana di halaman rumah. Okay. Tulis 5 ayat lengkap tentang suasana tersebut berdasarkan gambar. Okay. Jadi kita dapat tahulah ini rumah. Okay. Kadang-kadang ditulis gambar di bawah menunjukkan suasana di dewan ke apa ke. Okay. Contoh. Tapi ini kita dapat tahu halaman rumah. Walaupun kita tengok macam halaman rumah, tapi arahan dia cakap dewan. Kena terpaksa tulis dewan lah. Okay. Sebab itu pentingnya membaca arahan dahulu sebelum kita tengok gambar. Sebab apa yang kita lihat tu tak semestinya betul tanggapan kita tu, idea kita. Okay. Kena baca arahan dahulu, baru tengok gambar. Okay. Jadi, suasana di halaman rumah, kita boleh lihat ada 5 orang di situ. Okay. Yang sedang membuat kerja masing-masing lah. Okay. Kata kerja yang masing-masing. Okay. Baik. Cikgu ada bagi 2 kertas. Okay. Satu kertas bergambar ni untuk lembaran aktiviti dan satu lagi okey, jadual skop ni. Okey, apa itu skop? Okay, ada kaitan dengan pembinaan ayat. Mungkin kamu dah belajar dah pada waktu tahun 3 atau mungkin kamu belajar di mana-mana lah. Okey. Okey, baik. Skop S, siapa? Siapa ni biasanya kata nama lah orang yang ada di dalam gambar tersebut. K, kata kerja. Okay, apa yang dilakukan oleh orang tersebut. O, objek. Okay, kata kerja mesti ada objek. Okay. Contoh, menendang. Menendang apa? Bola ke? Menendang bantal ke? Contoh. Kita akan tengok berdasarkan gambar tu. Okay. Dan P ialah perluasan. Perluasan ni biasanya kita tambah. Kita terang balik ayat tu. Okay. Menerangkan ayat tu. Contoh, menendang bola dekat mana? Bila? Dengan siapa? Untuk apa? Kenapa? Itu perluasan. Okey. Baik. Cikgu akan tunjukkan contoh terus. 2 saja cikgu tunjuk. Okey. Jadi, gambar di bawah menunjukkan gambar suasana di halaman rumah. Okey, tulis 5 ayat. Okey, jadi untuk tulis 5 ayat, Untuk tulis 5 ayat, okey, kita kena carilah dulu 5 idea. Okey, contoh. Ini sedang melayari internet. Okey, 1. Okey, ini 2, mengait, menjahit pun boleh. Okey, 3, sedang buat apa tu? Menonton televisyen. Okey, yang seterusnya membaca akhbar atau surat khabar. Yang terakhir, melihat hujan. Okey. Jadi cukup 5. Okey, tak payah bulat dah dengan lain. Okey, kebetulan kata kerja yang kamu boleh lihat dekat sini pun ada 5 saja. Okey, melayari internet, mengait, menonton televisyen, membaca akhbar, surat khabar dan melihat hujan atau melihat keadaan di luar rumah. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini memang ada 5 je, tapi kalau tengok gambar di bawah, okey, ada banyak juga perbuatan. Lebih daripada 5 cikgu rasa. Okey.
1, 2, 3, 4, 5. Okey, lebih daripada 5. Ada 6 perbuatan sekurang-kurangnya. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah bulatkan 5 kata kerja yang kamu rasa mudah untuk kamu tulis ayat. Okey, kalau macam ni kamu tak ada pilihan lah sebab ada 5 je. Okey. Okey. Pilih yang kata kerja yang kamu tahu. Okey, contoh macam mengait ni kadang-kadang susah juga. Okey, untuk mengeja ataupun kamu tak tahu perbuatan apa yang dibuat. Kamu tahu tapi kata kerja yang sebetulnya dalam bahasa Melayu yang betul, kamu tak tahu. Okey, jadi elakkan pilih kata kerja yang sukar untuk kamu tulis ayat. Okey, kalau macam ni tak ada pilihan. Memang kamu kena pilih 5 orang ni je. Okey. Baik. Dah pilih 5. Jadi kita boleh mulakan dengan skop. Okey, jadi cikgu nak terangkan, skop ni sebagai panduan kamu sahaja untuk membina ayat. Okey. Lama-lama kamu dah tak perlukan lagi dah kertas skop ni. Kamu terus dia boleh tulis ayat dengan sendirinya. Okey. Jadi ini hanya adalah ialah panduan sajalah. Okey. Ada 5 ayat tapi cikgu bagi 4 saja. Kamu terus nak buat ayat pun boleh. Okey. Tapi cikgu tunjukkan dahulu skop ni. Nak guna skop ni pun boleh. Tak nak guna pun tak apa. Okey. Baik. Tapi sebaik-baiknya gunalah dahulu, ya. Supaya kita dapat tengok sama ayat kita lengkap ke tidak, cukup ke tidak 4 benda ni. Okey. Okey. Kita ambil yang pertama dahulu. Melayari internet. Okey. Okay. Siapa yang melayari internet tu? Okay. Kita tengok kata nama. Lelaki ke perempuan? Okay. Kalau perempuan, kita boleh letak mana-mana nama perempuan. Terpulang lah pada kamu. Nak letak Aminah ke Siti. Okay. Devi atau sebagainya. Tapi kena tengok gambar lah juga. Okay. Contoh, kalau kita tengok dekat sini, dia tak terlalu tua. Jadi kita tak boleh letak makcik. Kita tak boleh letak nenek. Kita tak boleh letak ibu. Okay. Kurang tepat. Kita nampak dia macam dalam usia remaja. Jadi kakak boleh. Okay. Adik kurang sesuai lah. Okay. Kita pun letak nama. Okay. Tapi dekat sini cikgu nak letak kakak. Terpulanglah pada kamu. Nak letak Kak Anis, Kak Ros pun boleh. Tapi cikgu nak letak kakak lah. Okay. Baik. Kakak melayari internet. Menggunakan apa? Kalau layari internet menggunakan apa ni? Komputer. Okey, kenapa kakak melayari internet? Cuba berfikir. Okey, luaskan fikiran kamu. Melayari internet untuk apa? Menonton video, boleh menggunakan komputer untuk menonton video. Boleh sebab YouTube ada kan? Untuk menonton YouTube, boleh. YouTube tu kata nama khas lah. Okey, Y huruf besar, T huruf besar. Lagi apa lagi? Biasanya orang melayari internet ni untuk apa? Untuk mengulang kaji pelajaran. Kamu sekarang ni pun melayari internet untuk mengulang kaji pelajaran, untuk mengikuti kelas dalam talian. Tak boleh guna online. Online bahasa Inggeris. Okey, kelas dalam talian dan sebagainya. Okey, itu perluasan. Okey, kenapa? Kerana kakak melayari internet menggunakan komputer kerana mengikuti kelas dalam talian. Contoh, kakak melayari internet menggunakan komputer untuk menonton video terkini. Boleh. Macam-macam kamu boleh reka perluasan ni. Okey. Kakak melayari internet menggunakan komputer untuk mengulang kaji pelajaran. Boleh, tak ada masalah. Okey. Cikgu buat sini, kakak melayari internet menggunakan komputer. Okey, dah jadi satu ayat. Okey. Jadi dah menjadi satu ayat. Okey, kakak mengulang kaji. Kakak melayari internet menggunakan komputer untuk mengulang kaji pelajaran. Dah, siap satu ayat. Okey. Mana-mana murid yang masih lagi lemah dalam bina ayat, okey, dia tidak ada perluasan. Contohnya kakak melayari internet menggunakan komputer. Betul? Tapi kuranglah markah dia. Ataupun lemah lagi, tak boleh lagi menggunakan objek. Kakak melayari internet pun dah betul. Tapi markahnya makin lama makin berkurang.
Okey. Markah penuh untuk bahagian A ini 10 markah. Kalau buat macam ni, 5 ayat macam ni, insya-Allah dapat 10. Kalau macam ni saja, dapat 7 hingga 8 saja. Kalau macam ni saja, mungkin dapat 5 hingga 6 markah. Itu pun bergantung. Kalau ada salah ejaan, salah tata bahasa, salah huruf besar, huruf kecil, salah apa lagi, tanda baca, noktah tak letak, potong lagi markah. Okey. Jadi penting kena ada noktah. Ini selalu ni. Tak ada noktah, huruf besar, huruf kecil. Okey. Kena ingat benda tu. Kesalahan yang kecil boleh mengurangkan markah kita dalam bahagian E. Bahagian E ni senang, insya-Allah. Boleh 10 kalau kita buat betul-betul. Okey, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okey. Ibu. Okey, dia buat apa? Mengait. Okey, mengait. Okey. Jadi siapa ni? Perempuan. Okey, nenek boleh tak? Tak boleh. Nampak terlalu tua sangat. Okey, ibu lah. Okey, ada ibu, ayah. Okey, yang paling logik, munasabah, rasional, ibu. Okay, letak ibu. Makcik pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, ibu. Ibu mengait apa? Objek. Rasa-rasa dia mengait apa? Biasanya orang mengait apa? Selimut, alas meja. Okey, alas apa lagi? Macam-macam kan. Stokin. Yang benda mengait ni. Topi untuk bayi. Dan baju sejuk boleh. Tak ada masalah. Okay, tapi untuk ni cikgu pilih topi. Okey. Ibu mengait topi. Boleh. Okey. Kamu bolehlah terpulang lah. Sebab tak nampak dengan jelas dekat sini. Okey. Jadi kamu boleh tulis benda, objek yang munasabah dan rasional. Yang pula mengait kereta, tak logik. Okey. Mengait topi, baju sejuk dan sebagainya. Okey. Tapi cikgu nak tulis topi. Okey. Topi dalam penjodoh bilangan dia, kita boleh buat juga sebuah topi. Okey. Boleh letak penjodoh bilangan. Okay, sebuah topi yang apa? Yang cantik ke? Yang besar? Yang comel? Boleh? Kita letak lagi kata adjektif dekat sini. Okay, ibu mengait sebuah topi yang cantik. Untuk siapa rasa-rasa? Inilah tiba masanya kita nak buat perluasan. Okay, bila kita nak buat perluasan, untuk siapa topi tu? Untuk ayah ke? Untuk ibu? Ataupun untuk diri ibu sendiri? Untuk dipakai sewaktu musim sejuk. Boleh? Okay, ibu mengait sebuah topi yang cantik untuk dihadiahkan kepada adik. Boleh? Ataupun ibu mengait sebuah topi yang cantik untuk dijual di pasar. Boleh? Logik. Munasabah. Okay, sebab walaupun kita tak tahu pekerjaan ibu tu, tapi kalau alasan munasabah, bolehlah. Tapi tak bolehlah ibu mengait sebuah topi yang cantik untuk dimakan pada waktu petang. Tu tak munasabah, tak rasional. Topi tak boleh makan. Okey. Jadi, cikgu nak buat perluasan. Ibu mengait sebuah topi yang cantik. Okey. Baik. Dah jadi satu ayat. Senang je. Okey. Okey. Ibu mengait sebuah topi yang cantik untuk dihadiahkan kepada adik. Dah. Cukup satu ayat. Senang je kan? Okey. Jadi, dua saja cikgu tunjukkan contoh. Lain lagi 3 tu, cuba buat ayat sendiri. Okey. Sebagaimana cikgu tu cakap, ini kertas skop ni, jadual skop ni hanya sebagai rujukan kamu saja. Kalau kamu nak catat boleh. Okey. Tak jadi wajib lah. Okey. Okey, yang wajibnya tulis di dalam buku karangan. Okey. Mula-mula cikgu nak kamu gunting dahulu gambar ni dan tampal. Okey, contoh ni buku karangan kamu. Sorry. Okey, tampal dulu gambar. Okey, gunting, tampal. Kemudian tulis ayat di bawah dia. Okey, 1. Ayat apa tadi? Bila dah tulis nombor 1, tulis ayat nombor 2. Selang satu baris, baru
tulis nombor 2. Cikgu tak tulis sampai habis lah. Okey, boleh faham? Okey. Okey, gambar nombor 1. Okey, kemudian seterusnya sila juga buat gambar yang nombor 2. 5 ayat saja di muka surat sebelah pula. Okey. Satu gambar, satu muka surat. Itu saja. Kalau ada apa sebarang pertanyaan, boleh tanya dengan cikgu sama ada secara terus ataupun dekat grup. Okey, itu saja. Okey, sekian. Terima kasih.